Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yuzah Haikal bin Muhammad Yunus, pelajar sarjana penyelidikan nombor metrik P103379. Tajuk artikel saya adalah menyingkap isu-isu berkaitan pemerkasaan belia melalui penelitian kajian-kajian lepas. Golongan belia merupakan antara golongan yang sering diberi perhatian oleh kerajaan khususnya. Berdasarkan statistik dari Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah belia pada tahun 2018 adalah seramai 15.1 juta, iaitu 46.6% daripada keseluruhan penduduk Malaysia. Angka tersebut dianggarkan akan bertambah menjelang tahun 2030 dan belia akan menjadi golongan majoriti pada negara. Dari segi definisi had umur belia, di Malaysia, Rang Undang-Undang RUU Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia Pindaan 2019, Dewan Negara telah meluluskan untuk menurunkan had umur daripada 40 tahun kepada 30 tahun dan akan berkuat kuasa pada tahun 2021. Perkara ini akan menyaksikan bahawa belia Malaysia akan menjadi pemegang taruh dalam menentukan masa depan negara serta mencorakkan kepimpinan negara. Pindaan RUU yang dilakukan juga tidak lain bertujuan untuk memperkasakan belia dalam mengangkat suara belia ke tahap nasional dan membentuk hala tuju negara. Pemerkasaan belia bukan topik yang baru. Pemerkasaan sering digunakan oleh pelbagai pihak, terutama daripada pihak yang berautoriti. Dari aspek akademik pula, konsep pemerkasaan telah digunakan secara meluas dalam sains sosial di pelbagai bidang seperti psikologi masyarakat, pengurusan, teori politik, pekerjaan sosial, pendidikan, kajian wanita dan sosiologi. Umumnya, pemerkasaan ini adalah proses tindakan sosial yang dapat terjadi pada beberapa tahap atau peringkat seperti individu, keluarga, organisasi dan masyarakat. Ahli teori dan pendidik daripada pelbagai disiplin telah meneliti dan menganalisis pemerkasaan dan mengaitkannya dengan kesihatan, kesejahteraan dan persekitaran individu dan kolektif. Antara istilah popular yang sering digunakan oleh para sarjana dalam memberikan definisi pemerkasaan adalah merujuk kepada individu, kumpulan ataupun komuniti yang berusaha untuk memperoleh kawalan dan kuasa dalam kehidupan seharian mereka. Dalam bahagian permasalahan kajian pula, belia merupakan golongan majoriti menjelang tahun 2030. Walaupun banyak kajian telah dijalankan ke atas pemerkasaan belia, namun belia perlu diperkasa mengikut perkembangan trend semasa. Ini perlu dibuktikan dengan kajian yang terkini sama ada mengikut peredaran semasa ataupun sebaliknya. Artikel ini merupakan satu kajian literatur, oleh itu data yang diperolehi merupakan data sekunder. Dari segi lokasi dan saiz tidak ditetapkan. Namun tekniknya, yang pertama saya akan membina search string serta kata sinonim. Yang seterusnya, kajian ini akan melalui proses screening di mana menepati ciri-ciri yang dikehendaki seperti penerbitan 5 tahun terkini, mempunyai quartile atau berindeks, bahasa Inggeris atau Melayu, bentuk dokumen artikel dan artikel yang boleh diakses. Seterusnya akan melalui proses eligibility kriteria yang mana saya akan membaca keseluruhan abstrak dan dapatan kajian sama ada sesuai ataupun tidak sesuai untuk diletakkan di dalam artikel. Instrumen pula saya menggunakan pangkalan data daripada Scopus dan membina jadual hasil dapatan kajian, dan analisis saya adalah berbentuk analisis tematik. Dapatan kajian, jumlah dapatan kajian adalah sebanyak 19 artikel. Dapatan kajian ini akan membahagikan kepada 3 bahagian yang memfokuskan kepada sains sosial, kesihatan serta polisi. Hasil dapatan kajian mendapati terdapat beberapa tema yang sering disentuh oleh para sarjana seperti model, program, media, perkongsian dan kesihatan. Ini merupakan hasil kajian yang telah saya perolehi dan telah saya persembahkan melalui jadual. Jika kita lihat dalam jadual ini, fokus model merupakan antara kekerapan yang tertinggi dalam bidang sains sosial. Mengaplikasikan model atau teori merupakan suatu asas yang penting dalam bidang sains sosial.
Hal ini kerana model atau teori dapat membantu dalam melihat proses dan hasil pemerkasaan terhadap belia. Begitu juga dengan fokus yang diberikan oleh sains sosial yang kerap dilakukan, iaitu perkongsian, yang mana perkongsian atau partnership juga antara konsep yang sering digunakan dalam mengkaji pemerkasaan belia. Perkongsian ini merujuk kepada hubungan antara belia dan dewasa. Dalam usaha memperkasakan belia, hubungan golongan dewasa dan belia yang positif perlu diwujudkan agar proses sosialisasi berlaku dengan lancar dan akhirnya membawa kepada pemerkasaan belia melalui perkongsian antara dua golongan tersebut. Selepas meneliti kajian yang menyentuh tentang isu pemerkasaan belia, tidak dapat dinafikan memang banyak kajian telah dilakukan. Namun pengkaji mendapati bahawa masih terdapat kelompangan terutama dalam aspek kesukanan. Walaupun terdapat beberapa kajian yang menyentuh isu sukan seperti pemerkasaan jurulatih, tetapi kurang menyentuh tentang pemerkasaan pemain tersebut. Jika dikaitkan dengan trend semasa pula, isukan telah mendapat peminat yang sangat ramai di Malaysia dan seluruh dunia. Menurut Kementerian Belia dan Sukan KBS, dianggarkan jumlah peminat isukan bertambah kepada 19.9 juta pada tahun 2019. Angka tersebut mewakili kira-kira 60.7% penduduk Malaysia pada tahun 2019 dan 79% daripada angka tersebut adalah daripada golongan belia. Secara kesimpulannya, pemerkasaan belia dilihat terus menjadi konsep yang sering digunakan oleh para sarjana saban tahun. Oleh hal yang demikian, pemerkasaan belia juga seharusnya dilihat dari perspektif yang berbeza dan mengikuti perkembangan semasa bagi memastikan kajian pemerkasaan belia dapat dilakukan dalam konteks belia zaman kini dan kekal relevan. Jika dilihat isu semasa terkini, pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia dan sektor sukan terpaksa diberhentikan seketika atas arahan kerajaan. Namun, hanya isukan yang terus berjalan secara atas talian walaupun ketika negara sedang lockdown dan penyertaan dari golongan belia sangat memberangsangkan. Begitu juga dengan pertandingan isukan di peringkat global yang tidak terjejas sama sekali akibat COVID-19. Hal ini membuktikan bahawa industri isukan mampu disesuaikan dengan keadaan semasa serta penyertaan isukan diwakili majoritinya daripada golongan belia. Oleh itu, diharapkan kajian sebenar kelak dapat dilakukan agar dapat melihat pemerkasaan belia melalui isukan dan membantu industri isukan negara serta menyumbang ilmu baru terhadap sains sosial serta dunia akademik. Sekian, terima kasih.